Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat petang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan media yang hadir pada petang ini. Jadi ini adalah PC yang saya ingin lakukan untuk memberikan maklumat yang terkini, perkembangan yang terkini setelah kita melalui siri kempen PRU bagi P108 Shah Alam. Pertama sekali saya ingin ucapkan jutaan terima kasih dan tahniah kepada semua pengundi awal pada hari ini. Pagi tadi saya sempat untuk meninjau pusat pengundi awal di IPD Shah Alam di Seksyen 9 dan juga di Kem Askar Wataniyah di Seksyen 16 ya. Ada 4 saluran di IPD Shah Alam dan ada satu di Kem Askar Wataniyah di Seksyen 16. Semuanya berjumlah ya, hampir 2,000 orang lah pengundi awal. Alhamdulillah perjalanan pagi tadi sangat baik, lancar, dan saya lihat anggota semuanya keluar awal untuk mengundi, dan ini memang kita sudah jangkakan lah kerana mereka ada tugas yang dilakukan dan sebaiknya menyelesaikan undian mereka seawal mungkin. Kita telah berkempen selama 10 hari. Alhamdulillah ya, daripada siri kempen yang kami telah lakukan, kunjungan ke surau, ke masjid, tempat-tempat awam, interaksi dengan anak-anak muda, dan juga walkabout ya, di kedai-kedai makan, pasar malam, pasar tani, dan siri ceramah yang kita adakan. Kami dapati pengundi sudah mula menyatakan sokongan yang terbuka ya, kepada Pakatan Harapan. Itu yang kita dapat rasakan. Kami anggarkan daripada pertemuan itu 70% hingga 80% menunjukkan sokongan kepada Pakatan Harapan ya, secara terbuka lah. Maksudnya reaksi mereka itu memang menunjukkan sokongan kepada Pakatan Harapan. Jadi insyaAllah dengan sokongan warga Shah Alam ini, dengan doa dan juga munajat jentera Pakatan Harapan, serta yang paling penting para pengundi keluar beramai-ramai pada hari mengundi nanti, insyaAllah kita Pakatan Harapan akan dapat mengekalkan kerusi Pakatan Harapan di Shah Alam ini pada pilihan raya ke-15 yang diadakan ini. Dengan beberapa hari yang berbaki lagi, saya akan meneruskan kempen dan menemui seberapa ramai pengundi yang ada di Shah Alam ini untuk menunjukkan visibility kita, kehadiran kita di Shah Alam ini, dan menerangkan tentang tawaran-tawaran yang Pakatan Harapan kemukakan dan juga tawaran yang saya juga kemukakan khusus untuk warga Shah Alam. Saya dengan itu juga ingin menyeru kepada semua pengundi untuk keluar mengundi beramai-ramai pada hari Sabtu 19 November nanti untuk memberikan kemenangan kepada Pakatan Harapan. Kemenangan saya di P108 ini nanti sangat besar ertinya kerana ia akan menyumbang kepada kemenangan Pakatan Harapan seterusnya mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 ya, insya-Allah.
banyak yang beliau boleh lakukan untuk menerajui negara ini dengan gandingan yang sempurna dalam Pakatan Harapan, ya, bersama dengan rakan-rakan dalam gabungan. Saya dapat juga maklumat ada banyak pertanyaan, ya, hasil daripada walkabout kita, dan ada juga yang buat panggilan yang bertanya mengenai waktu mengundi yang ditetapkan oleh SPR. Sebenarnya itu hanya sebagai panduan, dia bukannya waktu yang wajib ataupun mesti dipatuhi, kerana memandangkan waktu cuaca sekarang ini tidak menentu, jadi adalah lebih baik dan lebih munasabah untuk para pengundi semua keluar seawal mungkin, ya. Dan kita bimbang kalau waktu dah petang, kalau mengikut trend yang ada sejak seminggu yang lepas ini, memang tiap-tiap petang hujan, bermula daripada pukul 2, pukul 3 hujan. Hari ini pun dah mula rintik-rintik, ya. Jadi kita bimbang keadaan mungkin akan menjadi lebih sukar untuk hadir ke tempat mengundi. Jadi kita sarankan supaya pengundi-pengundi keluar seawal mungkin, ya, kerana masa mengundi ini sebenarnya bebas. Hanya SPR dia memberikan sedikit panduan saja waktu-waktu yang dicadangkan itu. Jadi para pengundi tidak perlu risaulah tentang waktu yang disarankan oleh SPR. InsyaAllah dengan doa dan juga sokongan yang berterusan, kita ingin sarankan supaya semua pengundi ingatkan, ya, kepada keluarga, sahabat sandai, jiran-jiran, kenalan, dan semua rakyat Malaysia untuk keluar mengundi seramai mungkin bagi menunaikan hak sebagai seorang rakyat, ya. Satu undi amat bermakna. Satu undi bermaksud kita membela nasib rakyat. Satu undi bermakna kita menyumbang untuk pulihkan ekonomi negara. Satu undi juga bermakna kita bersama-sama menolak rasuah, amalan rasuah yang melanda negara kita ini. Ya, 22 bulan bukanlah tempoh yang adil untuk membuktikan sebuah negara itu gagal atau lulus dalam pemerintahan. Sebab itu kita inginkan supaya seluruh rakyat Malaysia berikan mandat kepada Pakatan Harapan cukup penggal selama 5 tahun untuk buktikan bahawa Pakatan Harapan mampu untuk menjadikan Malaysia yang lebih baik. Kepada pengundi muda, first time voters, ya, undi 18, saya ingin sarankan, ya, kepada anak-anak muda semua supaya, ya, tunaikan hak anda sebagai pengundi, ya. Anda sebenarnya akan menjadi sebahagian daripada sejarah yang akan tercipta pada 19 hari bulan nanti untuk menentukan, ya, corak kepimpinan dan juga pemerintahan yang akan kita sama-sama lalui untuk tempoh 5 tahun yang akan datang. Tempoh ini sangat kritikal, sangat-sangat penting dan sangat-sangat genting, kerana kita mesti keluar daripada kemelut, ya, kestabilan politik negara yang menjadikan semua orang bingung dengan apa yang telah berlaku pada 2 tahun yang lepas. Dan peristiwa ini juga merupakan peristiwa yang sangat penting untuk kita, ya, kembali kepada sebuah negara yang bermaruah, yang dihormati oleh seluruh dunia di peringkat antarabangsa, dan yang pentingnya dengan kestabilan dan kredibiliti kepimpinan kita nanti akan membolehkan negara luar datang ke Malaysia ini untuk
membantu negara kita kembali menjadi sebuah negara ekonomi yang mampan dan mampu bersaing dengan negara-negara jiran kita yang sekarang ni sangat pesat membangun dan setanding dengan negara-negara yang sedang membangun dan juga negara-negara maju. InsyaAllah semua kita mampu untuk melakukannya, insyaAllah, kerana Malaysia boleh, kita boleh, harapan boleh. Ya, jadi sekian itu saja penyataan media saya pada petang ini. Kalau ada apa-apa persoalan, insyaAllah saya akan cuba untuk jawab. Soalan apa yang kasih tadi? Tuan ada umumkan manifesto untuk Shah Alam. Ya, okey. Manifesto untuk Shah Alam. Okey, manifesto khusus ya untuk Shah Alam ada 6 perkara. Pertama sekali, tawaran bagi warga Shah Alam ialah untuk saya memperjuangkan isu kos sara hidup. Yang kedua, mewujudkan hub e-business dengan kelengkapan teknologi yang terkini untuk anak-anak muda memulakan perniagaan dan juga untuk menambahkan pendapatan mereka. Yang ketiga, untuk memastikan ada dasar yang memberikan perlindungan insurans dan jaminan keselamatan bagi mereka yang terlibat ataupun berkerjaya dalam sektor gig ekonomi. Yang keempat, untuk mempergiatkan langkah-langkah mitigasi banjir di Shah Alam dengan langkah-langkah jangka pendek dan juga jangka masa panjang. Dan yang kelima, mencari jalan penyelesaian untuk mengatasi isu kesesakan lalu lintas yang sedang membebankan warga Shah Alam ini. Dan yang terakhirnya, untuk menambah bilangan kemudahan infrastruktur yang melibatkan sekolah menengah, klinik kesihatan dan juga rumah mampu milik untuk warga Shah Alam. Ini 6 perkara yang saya akan perjuangkan dan yang saya akan angkat untuk memberikan keselesaan kepada warga Shah Alam sebagai sebuah bandar yang selesa dan ingin didiami. A livable city for all. Itu 6, nanti kita akan print dan kita akan berikan juga lah untuk pastikan supaya semua dapat maklumat yang tepat. Okay. Ada lagi soalan? Jadi semenjak PS sudah berhenti Shah Alam selama 3 pekan sejak 2008. So antara 6 perkara ini yang Tuan nak memperjuangkan pun bukan perkara yang baru. So mengapa yang mantan yang YB yang tidak berbuat demikian untuk yang kebajikan Shah Alam? Kita akan fikirkan perkara ini daripada yang apa yang berlaku sekarang inilah, ya. We move forward, kita tidak melihat kepada ke belakang. Yang lepas-lepas tu banyak juga perkara yang mereka lakukan. We can list out banyak perkara lah. Contoh, kalau YB dulu dia perjuangkan hospital Shah Alam yang pernah tergendala lambat, kemudian dia desak, dia perjuangkan, akhirnya hospital itu dapat didirikan. Kemudian sekolah menengah di Denai Alam pun ada juga, berjaya kita YB yang lepas perjuangkan, dan telah ada keputusan dari Kementerian Pendidikan, kelulusan bajet sudah ada. Pelaksanaannya akan dilaksanakan, saya difahamkan, pada tahun hadapan. Dan banyak lagi lah perkara-perkara yang infrastruktur yang
memberikan kemudahan kepada rakyat Shah Alam ni. Ada lalu bus station di Seksyen 17 contohnya, ya, itu dengan kerjasama ahli majlis dengan ADUN yang kita juga percepatkan, ya, stesen bas di Seksyen 17. Laluan kedua yang menyuraikan kesesakan lalu lintas di Padang Jawa, sebab sebelum itu dia hanya ada laluan dari Alam Avenue. Kita buat satu laluan kedua yang boleh tembus ke Seksyen 17, kita segerakan. Begitu juga dengan rumah ibadat di Seksyen 16 itu kita dapat sediakan satu kawasan rumah ibadat yang meliputi kuil Hindu, kemudian Sikh, ya, ada satu kawasan. Jadi dari segi kemudahan itu banyak yang telah dilakukan, tetapi bagi saya bermula dengan keadaan apa yang ada sekarang ini, ya, dan kita move forward mengikut keadaan semasa. Dan saya berterima kasih juga kepada YB kita yang lepas, yang telah pun merintis beberapa inisiatif supaya rakyat Shah Alam ini juga mendapat kemudahan dan keselesaan sesuai dengan arus pembangunan di Shah Alam. Jadi kalau nak berikan penilaian markah kepada yang YB Kadi Samad yang apa yang dibuat selama 14 tahun, so tuan nak memberikan markah selama berapa? Susah bagi saya. Yang boleh menilai ini adalah rakyat yang sepatutnya menilai, dan saya yakin rakyat akan menilai dan menyerlahkannya di dalam peti undi nanti, insya-Allah. Kita percaya rakyat bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan Pakatan Harapan, bukan saja bersama dengan ahli parlimen, tetapi juga bersama dengan ahli Dewan Undangan Negeri, ya, yang diterajui oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Itu yang penting sekali lah. Dia tidak bersendirian, tetapi sentiasa bekerjasama dengan ahli Dewan Undangan Negeri dan juga state government. Ya. Yang calon Barisan Nasional UMNO Isam Jalil, beliau mengatakan beliau walk about di Shah Alam. So dia katakan ada 99% Shah Alam yang tersenyum dan menyambut dengan dia. So dia rasa memang mood yang amat bagus untuk Barisan Nasional menawan kubu kuat yang di Shah Alam lah. So apa pandangan tuan? Rakyat Shah Alam ni dia sangat mesra, dia welcome everybody. Jadi kita tidak ada permusuhan dalam dari segi bentuk politik ini. Yang kita berbeza hanya dari segi pendekatan, vision politik, tetapi dari segi masyarakat ini, masyarakat Shah Alam memang hidup dalam keadaan yang sangat harmoni dalam banyak perkara lah, dalam sudut sosial, dari bekerjasama dalam masyarakat, komuniti, tanpa mengira latar belakang parti maupun bangsa dan juga agama. Jadi ini kita mesti kekalkan, dan tanda senyuman itu tidak bermakna sokongan kepada beliau, tetapi itulah tanda kemesraan warga Shah Alam, dan kita akan teruskan, insya-Allah. Dan semalam Perikatan Nasional sudah menjemput yang top leader mereka, Tan Sri Muhyiddin, yang datang ke Shah Alam. Dan sebelum ini Pejuang pun ada Tun Dr. Mahathir yang pemimpin yang utama datang sini. So sama ada PH akan menjemput top leader yang datang ke Shah Alam. Itu yang akhir dia. Ya, saya rasa itu tanda bahawa mereka bimbang tidak mendapat sokongan yang penuh, dan mereka perlukan big guns untuk datang ke sini dan memberikan booster kepada kempen yang mereka lakukan. Jadi tuan rasa PH memang dapat sokongan yang cukup kuat lah. InsyaAllah kita percaya warga Shah Alam akan bersama-sama dengan Pakatan Harapan.
Dan baru-baru ini ada yang survey yang mengatakan Perikatan Nasional ialah parti politik yang mendapat sokongan yang paling banyak daripada kalangan Melayu. So Muhyiddin semalam pun kata demikian. So adakah betul lah ini? Banyak survey yang kita lihat dalam yang dikeluarkan oleh para penganalisa politik, dan kita boleh lihatlah dari segi dapatan kajian tersebut, pandangan tersebut, saya rasa mereka mungkin boleh shock sendirilah dengan pendapat itu. Okey, terima kasih. Terima kasih. Thank you. Terima kasih ya, thank you. Pagi ini undi awal tak ada apa masalah sebut yang bukan dengan lancar kan? Apa tu? Pagi ini yang undi awal dengan sebut. Undi awal lah, okey. Tak ada yang apa konspirasi, tak ada lah. Tak ada. Okay. Tapi interestingly the uji awal hari ni, because normally previously in our campaign, bila kita berada di tempat pengundian awal tunjuk foto tadi, the anggota keselamatan never respond. Tapi today, because of course we are away, kita di luar kawasan tempat pengundian, di luar ni, surprisingly most of mereka yang lalu tu they give good response, thumbs up macam ni, horn, ada yang sebut PH, so I think it's very encouraging. Hopefully lah, good indicator. Hopefully it's successful, because kalau dulu masa 2018 dia buat relax, dia tengok gitu kan, but this time they hopefully lah, mudah-mudahan dia Betul. pasti untuk ni to support.